Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid-dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha allazina yatakallamuna fiha bi kalamid dunya fatastaqbiluhal malaikatu fatakulu irji'i faqad bu'isna bihalakihim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis berkenaan ataupun sebagai dalil bahawa Allah Taala menjadikan akan masjid ini adalah tempat ibadah. Tidak yang lain daripada ibadah. Maka barang siapa yang Allah Taala beri faham, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa dia yang Allah Taala nak jadi orang itu molek. Hujung jatuh dia molek. Di akhirat dia orang yang molek. Maka Tuhan beri faham agama. Beriti perkara agama. Kata perkara ni adalah agama. Bagaimana yang kita mengaji lepas maridah iaitu masjid. Masjid ni Allah Ta'ala menjadikan masjid ni adalah satu tempat yang mulia sekali atas muka bumi. Maka Tuhan beri kepada kitanya akal fikir. Benda yang gemaha yang duduk dalam diri kita nyepak perkara, iaitu qalbu, iaitu hati. Yang keduanya akal yang duduk di kepala. Yang ketiganya nafsu. Yang keempatnya ruh. Inilah orang panggil ruhani. Pak tu panggil ruhani. Tubuh kita panggil jismani. Jismani maknanya tubuh kita. Iaitu pak perkara juga. Jismani, tulang, urat, daging dan darah. Maka itu tidak ada harga di sisi Allah. Ya Allah Ta'ala kiranya, nilainya di akhirat esok, pak ni. Qalbun wa aqlun wa nafsu wa ruh. Hati, akal, nafsu dan ruh. Maka siapa dia yang Allah Ta'ala nak jadi orang molek, nak jadi kebaikan, dapat kebajikan, maka Tuhan beri faham agama. Maka nak faham agama tak dapat tidak kena melalui ilmu. Nak faham agama kena lakuh tiga perkara. Al-ilmu, nak ada ilmu, nak ada pengertian. Maksudnya tangga dia kena belajar. Bila ada ilmu, wa amalun. Amal orang panggil. Ada ilmu beramal. Yang mana hak kita tahu, hak kita tahu dengan ilmu tu, maka kita beramal. Ahwal, yang ketiganya ahwal, kelakuan kita. Kelakuan ni maknanya mestilah kita kena belajar ilmu tasawuf. Ahwal, ilmu wa amalu wa ahwal. Kelakuan baik, kelakuan tak baik. Tikah laku molek, tikah laku tak molek. Husnul khuluqi wa su'ul khuluqi.
Orang yang walaupun amalan dia banyak tapi jahat perangai, maka tak masuk syurga juga. Sebab itulah kita kena belajar 3 perkara yang ada dalam diri kita, iaitu ilmu. Nah, dan ada ilmu dalam diri kita. Tiap-tiap amalan yang kita nak buat nak ada ilmu. Al ilmu imamul amali wal amalu tabi'un, Nabi kata. Ilmu tu imam, amal tu makmum, sebagai mengikutkan akal imam. Nah, amal mengikut akal ilmu. Bukan kata wa amal lepas tu baru belajar, bukan. Nak belajar dulu, lepas tu amal lah turutnya. Maka mari kita dah bahas ni, iaitu masjid. Banyak hadis-hadis lepas mari dah berkenaan dengan masjid. Maka tempat yang kita nak boleh pahala, kalau kita faham agama ke masjid ni, bila kita mari duduk dalam masjid, bila kita faham agama, Tuhan beri kefahaman agama, mana Tuhan nak beri kita molek, mari duduk dalam masjid, kita niat iktikaf. Nawai tu iktikaf. Sahaja aku niat iktikaf, maka dapat pahala. Sekiranya kalau kita mari duduk tak ada niat, innamal a'malu binniyat, sungguhnya nak sah amalan ataupun nak laku amalan kita, nak terima amalan, tak dapat tidak dengan niat. Tiap-tiap ibadat mesti kena niat. Maka niat tu kena ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Kena ikhlas. Nah, barulah orang panggil amalan kita kalau tidak ada ikhlas, seperti tubuh badan tidak ada ruh. Ikhlas seperti ruh. Tubuh badan kita bila tidak ada ikhlas, maka supaya tubuh badan tidak ada ruh. Amalan kita bila tidak ada ikhlas, seperti tubuh badan tidak ada ruh. Nah, maka tidak ada rega di sisi Allah Ta'ala kalau tidak ada ikhlas. Nampak deh? Kemudian tengok. Malam ni beberapa hadis yang berkenaan dengan masjid. Waqala sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha allazina yatakallamuna fiha bikalamid dunya fatas taqbiluhal malaikatu fatakulu irji'i faqad bu'isna bihalakihim. Dan sabda Nabi, dan sabda sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata terangkat segala masjid, irtafa'atil masajidu, terangkat segala masjid, padahal mengadu ia, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu daripada ahlinya, ahli yang berkata-kata mereka itu di dalamnya dengan perkataan dunia. yakni di akhirat esok bila bangkit di pada masa esok, bangkit daripada kubur menuju kepada masa, di situlah tempat mengadu. Nah, orang panggil tempat mengadu hal di situlah. Di sinilah yang kita kena fikir dan kita kena renung. Orang panggilnya kezaliman, mazlamah, segala orang yang kita dah buat zalim di akhirat esok. Maka di situlah tempat mengadu hal. Inilah orang panggil orang yang rajin buat amal di atas dunia. Tapi kejahatan dia sana itu tidak tinggal. Dia ada buat zalim kepada saudara mara di atas dunia. Orang dalam kampung sakit hati dengan dia. Bersabit dengan dia seorang, banyak orang sakit hati dengan dia. Maka segala amalan dia buat amal tu banyak. Buat haji, buat umrah. Bangun tahajud, puasa, senang khamis. Main maaf tak butuh zikir lagi. Maka bangkit daripada kubur dia pikul amalan dia. Amalan dia tu banyak seperti gunung, seperti bukit. Gi di pada masa esok, maka segala mazlamah, segala anak gue dia panggil.
Orang hak dia ada wak nyanyi ke orang sana, orang hak dia ada wak nyanyi tu banyak. Nah, dia duk tak ada niat dia bisa tipu demo. Kalau dia menega dia tipu. Kalau dia orang debat dia wak nyanyi demo, sekeh kepala demo, katok demo. Dan dia ada curi bagi demo. Dan ada kata demo buat demo tu sakit hati. Maka di akhirat esok segala anak gue makai mari kumu dia penuh. Mari kumu. Nah, maka malaikat dia kerasing. Apa nak buat lagu mana? Tengok amal orang ni banyak. Wi ke demo tu sekilo, wi demo ni 2 kilo, wi demo ni sekate cupok. Akak bagi sikit seorang. Orang hak kita buat amal. Amalan kita hak tinggi seperti gunung saat ni, wi demo tu sikit. Wi demo ni sikit. Habis licin. Padahal orang yang kita buat zalim tak ada lagi. Amalan hak kita kana lagi seperti bukit sana itu habis licin dah. Maka nak buat lagu mana? Oh, maka di akhirat esok dia ada. Maka malaikat kata gini, kejahatan hak mung tak ada boleh dah pahala kejahatan hak mung sana itu. Mung wi dia. Amalan hak dia sana itu habis dah. Wi demo habis dah. Patu kejahatan hak demo sana itu, kejahatan hak kita buat zalim kat orang itu. Orang itu mari bubuh tah pahala kita. Inilah orang panggil muflih di akhirat esok. Orang bengkerak di akhirat. Kerana orang yang buat zalim di atas dunia. Orang yang pesing buat nyanyi ke orang, kata ke orang, ngupak ke orang. Maka amalan kita di akhirat esok bagi ke demo. Habis amalan, segala dosa demo tak dah pala kita. Maka ni pun supalah. Masjid pun supaya tu juga masjid pakak bangun segala masjid. Pakak pergi mengadu. Masjid kapung Upoh, masjid kapung Ngabai, masjid kapung Kejerak. Semua masjid ni bakal pergi mengadu di akhirat esok. Ngadu dak petang. Ngadu mana? Goyak kata puak ni bakal mari duduk dalam ku bakal duk kecek. Tak ada dia berzikir. Di masjid pergi mengadu. Ni hadis ni. Jadi hadis ni goyak kata segala masjid pergi mengadu kepada Allah. Wayak katanya puak kapung ni tak ada mari duk zikir dak pakai duk kecek besar dalam masjid. Inilah maksud katanya terangkat segala masjid padahal masjid tu mengadu pergi mengadu. Yani kepada Allah, mengadu kepada Allah Taala. Wayak mengadu cai daripada ahli kapung masjid tu seperti puak ahli kapung kita ni mengadu buku poh yang berkata-kata mereka itu di dalamnya dengan perkataan dunia. Masjid pergi mengadu dia pergi adu sejak semua bakal pergi mengadu belakang hoyak kata puak kapung dia tu pakak mari duk kecek besar dalam masjid kecek buku dunia. Padahal masjid untuk ibadah. Bukan kecek kira perkara dunia. Siapa dia kecek besar dalam masjid buku dunia? Maka nantilah di akhirat esok sebagaimana Nabi kita. Iaitu masjid pergi mengadu. Tak kalau pergi mengadu maka lagu mana kerak si lagu mana? Maka berhadap akan dia akan masjid oleh malaikat. Malaikat mari selalu kerana juru bahasa Tuhan itu malaikat. Bila kahwin masjid kita mengadu Tuhan, Allah Taala suruh malaikat cuba pergi tengok waktu duk mai bernama. Maka malaikat mari. Maka berkata mereka itu baginya. Maka berkata mereka itu malaikat. Baginya bagi masjid. Malaikat tu gini, masjid. Tak apa kembali olehmu. Keleklah. Malaikat kata masjid kelek. Tak apa dah. Tak apa aku sanggup. Malaikat tak aku sanggup. Tuhan suruh aku bercara. Aku nak bercara sendiri. Tu maknanya. Kembali olehmu. Telah dibangkitkan akan kami dengan membinasakan mereka itu. Ni malaikat kata masjid keleklah. Tak apa, Allah Ta'ala suruh kerjaan ini kepadaku.
aku nak membinasakan akan orang yang duk buat nyaya kamu, iaitu orang yang duk kecek dalam masjid. Nah, mana siapa dia yang kecek dalam masjid kulasanya, maka di akhirat esok malaikat sanggup nak seksa lah orang ni lah. Tu maknanya malaikat kata, kliklah kecek, klik. Tak apa, aku nak cara. Aku nak buat apa ni, aku nak derakan akan orang ni. Orang ada kecek dalam bumi. Tu telah dibangkitkan akan kami, telah diutuskan akan kami dengan membinasakan akan mereka itu akan orang yang duk kecek dalam masjid. Inilah jadi hasilnya orang panggil hadis lagu ni orang panggil tarhib, iaitu Nabi kita menakuti bagi orang yang duk kecek besar dalam masjid. Jadi khulasahnya malam ni boleh kita ambil faham, boleh kita ambil erti dan kita beramal bila kita sudah tahu dah. Nah, katanya Tuhan murih bagi orang yang kecek buku dunia dalam masjid. Nah, mula sekarang ni kita beringatlah. Jangan sama sekali kita kecek buku dunia dalam masjid. Hanya dalam masjid masuk zikir. Bawa rasa nak kecek buku dunia, perkara sia-sia yang tidak boleh ambil faedah kepada akhirat tu dunia. Bila kita mati, cakap pen kita tidak boleh ambil guna langsung. Waktu kita duduk dalam kubur tu, situ lagi dah. Tak ada boleh ambil guna langsung kecek pen kita. Sampai tu dah dalam masjid ni kita kecek, kita guna lidah kita, mulut kita dengan cakap pen yang boleh kita ambil guna waktu kita duduk seorang diri dalam masjid. Nah, baca Quran, berzikir. Dan kecek buku-buku agama tak apa. Kecek buku agama. Nah, tu dia. Habis. Awi faham tu hadis tu deh. Habis itu. Tu orang panggil hadis tarhib, menakuti bagi orang yang berakhir kecek dalam masjid. Janganlah deh. Kita hak lepas mari dah, kita taubat. Kita serik lepas mari dah. Azan tak ambuh dah kecek buku dunia ke dapat. Mula sekarang ni kita berada. Itu panggil kita taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis tarhib pula. Man asraja sirajan fil masjidi bi qadri ma yaduru fil aini lam yazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma mazalika dawi fil masjidi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa pasang pelita di dalam masjid. Lepas dah ni dah. Ada satu dah. Ini pula. Nabi kata barang siapa pasang pelita di dalam masjid dengan koda barang yang berkeliling ia pada mata. Mana siapa dia pasang pelita dulu, pelita minyak, pelita lomang itu semua ya. Cerah koda mana kita kata cerah koda 50 baik ya. Nah. Ataupun puluh baik kai ikolah pelita minyak pada tu ya, keliling 4 lapis. Kalau itu pelita faifa kita ni, kita mari buka. Kita buka suih. Buka suih, koda, cerah koda mana? Koda likungan masjid ni. Itu maknanya dengan koda barang yang berkeliling ia pada mata. Siapa dia buka pelita, maka cerah tadi koda nampak. Koda suk mata kita lah. Nascaya sentiasa malaikat meminta ampun baginya. Inilah nak royak katanya orang khidmat. Kita jangan sayang sangat buku khidmat. Khidmat ni orang panggilnya sedekah rai, itu khidmat. Pak orang kita royak ni kali dah, pak bahasa orang hak lebih amalan atas dunia. Orang alih amalan dia hak lebih sekali mengajar. Ngajar orang lain. Bijak sore Tuhan tekan tadi yang mengajar. Orang jahil, orang tak erti, amalan hal lebih belajar.
Orang hak kaya, Tuhan beri kekayaan atas dunia. Amalan hal lebih sekalinya ke apa? Iaitu sedekah. Sedekah pada fakir miskin. Harta hak Tuhan beri, sedekah. Maka harta dia telah boleh ambil guna selepas mati. Hak lain pada tu sia-sia saja. Walaupun ada kapal tu ada kereta api sekalipun. Tak dunia ni sedap, tapi waktu duduk seorang di dalam kubur tak ada boleh ambil guna langsung. Hak boleh ambil guna 10 kok 20 kok ada sedekah. Wakah jariah, sedekah jariah, sedekah yang pahala mengalir tak putus. Tu jariah, jari, mana ia derah. Sedekah yang pahala dia duk derah. Tu panggil sedekah jariah. Inilah amalan lebih bagi orang yang kaya. Sedekah. Nah, kepada fakir miskin. Beri manfaat kepada jalan agama. Ayat apaknya orang sesak. Orang sesak amalan hal lebih sedekah. Itu amal hal lebihnya khidmat, sedekah kan. Yang seperti ni. Nyapu sapa. Nah, mari buka pelita. Basuh jamin masjid. Sapu sapa ke kawasan masjid dalam masjid. Ni kelebihan bagi orang fakir miskin. Ya nak berlomba pahala dengan orang kaya dia ada harta. Maka orang miskin ni khidmat kan. Lepas tu zikir. Dua perkara orang miskin. Kelebihan dia nya amalan hak lebih tah dunia ni iaitu sedekah kan panggil khidmat. Yang keduanya iaitu berzikir. Barulah pahala dia saat itu sama dengan orang kaya. Orang kaya dia beramal dia sedekah. Kalau gitu Nabi katanya siapa dia buka pelita. Mari buka pelita. Petang ni mari buka pelita. Kat murid mari buka pelita ke masjid. Dalam masjid ni. Nescaya sentiasa malaikat meminta ampun baginya. Selama berkekalan demikian cahayanya itu di dalam masjid. Yang ni selama mana pelita masjid sana itu duk kira. Orang boleh mari buat amal dengan senang. Nampak segala benda hak cemar-cemar dalam masjid nampak. Tak ada bertukar dengan sapah dengan tai cicak, tak ada bertukar lah. Maknanya senang dengan sahabat dia buka pelita. Maka orang hak buka pelita, cucuh pelita tu Tuhan minta apa? Itu Tuhan pada. Malaikat minta pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, hanalah akan ampunkan dosa orang ni. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa orang ni. Orang mari buka pelita. Ni nak royak kata besarnya buku masjid. Kali itu bila kita tahu dah tak ada kira lah tina jatuh, bila kita masuk kita jangan sayanglah buku rai kita. Rai yang Tuhan beri kita buka pelita. Ni. Ni tak payah tak seperti zaman dulu. Zaman dulu mari pelita rumah. Mari tok di masjid, cucu pelita mari tok di masjid. Maka tu hak pahala besar. Maka ni pun sepatu mari nak buat lagu mana nak seperti yang dulu. Hari kita mari buka. Habis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man basata hasiran fil masjidi lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama zalikal hasiru fil masjidi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man basata, barang siapa menghampar tu. Barang siapa menghamparkan tikar di dalam masjid. Apa tikar? Nabi kata siapa dia apa tikar dalam masjid? Dulu. Lah ni apa hamba ke? Apa sejadah ke ikutlah mari apa. Khidmat deh. Seperti masjid-masjid kok lain-lain. Ada tu apa ni? Sejadah ke apa hamba duk gulung dia mari buka. Kalau hari Jumaat ke buka besar. Mana khidmat kan? Siapa dia mari hafalkan akikah di dalam masjid? Nescaya sentiasa malaikat minta ampun baginya. Malaikat
Malaikat duduk semua sentiasa malaikat. Malaikat ada sekali dengan kita tu cerak dah. Orang panggilnya malaikat hafazah. Raqibun wa atidun tu. Ada kanan kiri nama dia Raqib wa Atid. Malaikat hafazah yang juga jaga kita tu 10 lek malam, 10 lek tengah hari. Dan malaikat-malaikat hak lain hak luar pula duk keliling masjid, duk jaga masjid tu suku pula. Duk di pintu masjid. Maka malaikat itulah minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, hendaklah aku ampunkan dosa. Aku minta kepada aku supaya aku ampunkan dosa orang ni. Orang hang patikan. Ni panggil khidmat. Nah, sentiasa malaikat meminta ampun baginya, bagi orang yang patikan. Pas jadah apa hamba apa dia belaka. Selama ada berkekalan demokratika itu di dalam masjid. Selama mana tika tu dah apa, tak ada gula. Selama itulah mereka dak minta apa. Ya Allah, ya Tuhanku, apa boleh muat ke dosa orang ni? Ya Allah, ya Tuhanku, apa boleh muat ke dosa orang ni? Orang hak tika dalam masjid. Ni deh, inilah kelebihan buku khidmat. Nah, jangan kita berasa sayang kerai. Dah Allah duk situ. Nah, hingga siapa orang panggil malah nak berinya. Maka bila kita tahu dah hadis ni, maka kita kita berlomba-lomba lah. Iaitu untuk nak kepada pahala akhirat. Sikit koni sikit kutu sikit belana. Habis mari buka pelita apa tika. Tu boleh belana-lana. Maka segala dosa kecil yang kita ada kerja sana itu, maka malaikat minta apa? Minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, apa boleh muat dosa? Apa boleh muat dosa orang ni? Dosa kecil ada pun dosa taubat. Itu ada pun dosa besar, maka tak dapat tidak kena taubat. Tu. Wah, apa ni? Iaitu dosa besar tak dapat tidak kena taubat dengan Allah, barulah Allah Taala ampun. Habis. Awaqala sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qazaratan. Adanya baris zat dia ada baris tu bukan mati dak. Man akhraja qazaratan minal masjidi bi qadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allahu min a'zami zunubihi. Man akhraja qazaratan minal masjidi bi qadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allahu min a'zami zunubihi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengeluarkan suatu yang diluwati, yang dicemar dipanggil, yang diluwati, yang dibilang cemar, mengeluar daripada masjid dengan koda barang yang berkeliling di dalam mata, nascaya mengeluar akan dia, akan orang yang mengeluarkan benda cemar, nascaya mengeluar akan dia, akan barang siapa tu lah, oleh Allah Ta'ala mengeluar daripada besar-besar dosanya. Daripada besar-besar dosanya, bukan dosa besar. Dosa kecil yang banyak-banyak dia panggil, bukan dosa besar. Daripada besar-besar dosanya, yakni daripada dosa-dosa kecil yang besar sikit tu. Ya kena takwil lagu tu. Dosa besar tak diampun melainkan dengan taubat. Jadi hadis ni, orang hak dok menyapu siapa? Benar, kita kata dalam masjid itu ada tahi burung, ada tahi tikus, ada tahi cicak. Bila dia masuk masjid, dia sapu, dia kutik sapu. Tahi cicak, tahi burung. Tempat ada burung banyak, burung. Seperti masjid, mana masjid? Ke bandar-bandar ada. Tahi burung merpati, tahi gagak ada, tahi burung gagak. Seperti di Malaysia kan, burung gagak ada. Maka dia kutik buah dalam masjid.
Mengeluarkan sesuatu yang di luar hati. Masuk dalam luar hati ni air liur. Air liur, hingup. Apa itu benda luar hati. Padahal tak ada najis. Orang panggil benda yang di bilik cemar. Mengeluar daripada masjid dengan koda barang yang berkeliling di dalam mata. Mana koda nampak di mata. Barang yang berkeliling di dalam mata, yang ni koda yang nampak mata kita. Kawasan mana yang nampak di mata kita buah beri. Misal kita masuk dalam masjid, koda nampak di mata kita buah beri. Nescaya Allah Ta'ala mengeluarkan akan suat nescaya Allah Ta'ala mengeluarkan akan dia daripada segala dosa-dosa. Yang ni dosa kecil. Maknanya sebanyak mana dia buai akan benda luar hati, maka Allah Ta'ala buaikan akan dosa dia banyak tu. Jadi maksud sininya Allah Ta'ala balas leh bila kita berenyuh buai segala benda cemar dalam masjid untuk nak demo ibadat. Dia mau masuk nak semaya tak ada jijak najis, tak ada jijak tai burung, tak ada jijak gapo. Maka dengan sabak ni susah Allah kita buai najis ni, maka Allah Taala balahnya iaitu Tuhan buai segala dosa. Tuhan apunglah maksudnya Tuhan apung ke segala dosa kita. Yakni nak dosa kecil. Tu dia dia. Kalau itu buat kita semua berapa dah? Banyak dah. Bagi orang yang bersungguh, bagi orang yang faham, bagi orang yang Tuhan kanak nak jadi molek, maka orang ni faham agama. Ni faham sepemalan ni. May yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang kanak Allah Taala nak jadi orang ni molek, Tuhan ni faham agama. Seperti hadis hal ni, bila kita faham, reti, faham mana? Reti dah, tapi faham sampai ke dalam hati. Tu orang panggil berasa kata go maha sungguh muka ni. Maka kita mari buat. Bagaimana kita mari hepatika dalam masjid, mari di masjid kita tak ada kuasa saya kerang kita buka pelita-pelita. Dan kita mari hepatika masjid dan kita kutip sapu segala benda-benda ke dalam masjid. Supaya nak orang hak datang sana ibadat dengan sempurna. Maka Tuhan balas. Jangan kata sia-sia, jangan kata saja dak ni. Nescaya mengeluar akan dia oleh Allah daripada besar-besar dosanya. Ni. Bila bersakut dengan masjid. Jakoh kaki mari ke masjid, jakoh kaki kanan Tuhan akak rejak, jakoh kaki kiri Tuhan hapuskan dosa. Mari masuk dalam masjid, kita baca doa hadapan pahala. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Mari sunat rawatib, mari sunat tahiyatul masjid. Mari buka pelita, mari hepatika, mari menyapu sapoh. Buai benda-benda luar hati, benda najis dalam masjid segala tahid itu tahid ini. Maka berapa dah? Belum daripada semaya lagi. Tu maknanya. Ni orang panggilnya fadailul amal. Dalam kitab dia sebut kata fadailul amal, kelebihan segala amal. Ni dia ni. Ni fadail ni dapat kelebihan, fadilah yang besar bila kita buat lagu ni. Dan pada satu riwayat bahawasanya yang demikian itu yakni mengeluarkan sesuatu yang di luar hati. Domai rajak situ. Orang panggil isim syarat musyarah ilahiyah. Bahawa yang demikian itu iaitu kita buang benda-benda luar hati dalam masjid. Itu satu riwayat. Bahawa demikian ini maksudnya Nabi katanya barang siapa buang benda luar hati dalam masjid, isi kahwin anak bidadari. Jadi isi kahwin jadi belanja bidadari esok. Buku sapu-sapu ke dalam masjid. Buat tai cicak, tai tiku, tai burung ke dalam masjid, itulah dia belanja bagi bidadari. Tuhan beri kepada kita bidadari. Tiap-tiap seorang saat itu 70 orang bidadari. Maka ada katanya Rasulullah bahawasanya barang siapa khidmat atas dunia di dalam masjid, iaitu menyapu sapuh dan buang benda-benda luar hati di dalam masjid, maka itulah menjadi
isi kahwin bagi bidadari. Itu dia deh. Siapa dia nak pada bidadari, maka masuk dalam masjid, buailah benda-benda luar tu. Sapuhlah taik cicak, sapuhlah taik iku, sapuhlah taik burung. Nah, kau dalam masjid tu perhati, tengok di mana ada taik cicak. Bila kita sapu, itu menjadi belanja bagi bidadari esok. Itu dia deh. Habis itu kata satu riwayat, yang demikian itu isi kahwin anak bidadari. Deh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la taj'alu masajidakum katuruki. La taj'alu, la nahi itu. La taj'alu masajidakum katuruki. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata jangan kamu jadikan segala masjid kamu seperti jalan raya. Nabi pesan, Nabi larang. Nabi larang terus. Larang kepada puak kita semua, umat dia semua. Janganlah kamu jadikan segala masjid kamu seperti jalan raya. Seperti jalan raya lagu mana jalan raya? Jalan raya gak ada sebuah belakang. Segala taik lembu, segala najis, segala bela luak-luak ti pada belakang jalan raya, jalan terus, jalan tak ngau jalan. Taik lembu ti kambing taik gapo ada belakang. Jangan kamu helak masjid seperti kamu dah helak jalan raya. So, yang kedua, jangan kamu jadi masjid seperti jalan raya. Jalan raya ni tempat berkecek. Nak berkecek buku dunia, kecek tu, kecek ni, kecek sia-sia, kecek jalan raya. Kau jalan raya, kau kepala batang, kota batang tu kecek, woi, kecek tak tahu apa. Jangan kamu jadi masjid seperti jalan raya. Berkecek buku dunia pun jangan dalam masjid. Seperti mudah kecek di jalan raya. Jangan kamu helak benda luak-luak di dalam masjid seperti kamu dah helak ke jalan raya. Janganlah buat lagu tu. Jadi maknanya hendaklah kamu buat perbezaan antara jalan raya dengan masjid. Itu maknanya. Habis itu. Katanya tuan kita ni dan hadis ini, hadis kata la taj'alu masajidakum katuruki ni. Gugur pada setengah niskah. Setengah niskah tak ada. Setengah niskah, setengah salin mati tak ada. Tapi sini ayat mari juga. Ni ada. Setengah-setengah niskah tak ada. Dan dikatakan, ni kata ke, bukan kata Nabi. Dan dikatakan masjid itu rumah Allah. Baitullah rumah Tuhan. Jangan kita sangka bahawasanya Tuhan duduk situ. Bukan tempat Tuhan duduk. Kerana kita maklum dah buku akidah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahnya Allah Ta'ala bagi muka baru. Yani zat Tuhan kita bukan jirim, bukan jisim, bukan jahat. Sifat Tuhan kita bukan arak. Tu. Janganlah kita tergambar kata Tuhan duduk situ. Seperti kita seperti katanya rumah orang tu, rumah orang ni, jangan kata gitu. Takut kita perasan kata Tuhan duduk situ, bukan. Ada orang panggil al-qiblatu. Mana masjid ni iaitu rumah Allah. Mana tempat ibadat pada Allah. Baitullah. Baitullah. Kaabah tu Baitullah, rumah Allah juga. Jangan kita katanya Tuhan ada di situ. Tuhan tidak bertempat. Kita bak akidah tu innallaha qad kana. Sungguhnya Allah Taala ada sedia kala lagi. Allah Taala ada sedia kala belum daripada menjadi ke arah, belum jadi ke kursi, belum jadi ke makhluk lagi. Innallaha qad kana. Sungguhnya ada sedia kala. Faqalaqal makan, maka Allah Taala menjadi ke tempat. La makanalah, tidak ada tempat baginya.
Itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata innallaha qad kana. Sungguhnya Allah Taala ada sedia kala. Fa khalaqal makan, maka Tuhan menjadi ke tempat. La makanalah, tidak ada tempat baginya. Jangan kita takak gambar kata Tuhan duduk situ, duduk dalam masjid, duduk dalam Baitillah. Kerana bahasanya duduk-duduk tu orang panggilnya royak teh bahawasanya bertepak, maka Tuhan kita tidak bertepak sama sekali. Dan kita tidak bertepak, tidak gerak dia, tidak berpihak. La yahwihi. Nah, tidak melikungi oleh jihad, segala jihad yang aneh. Dikatakan masjid itu rumah Allah. Yakni, tak boleh tu. Tempat ibadat hamonyo ke akan dia. Tak boleh tu. Masjid ni tempat ibadat oleh hamonyo hamba Allah. Ibadat kepadanya kepada Allah. Tu aneh itu. Masjid ni tempat kita kunjung Tuhan. Tempat kita sembah Tuhan. Tempat yang kita mengaku diri kita membesarkan akan Allah Ta'ala. Itu ibadat. Maknanya perih ke diri kita besar kepada Allah. Ibadatillah. Apa ibadatillah? Kita perih ke diri kita besar kepada Allah Ta'ala. Perih sampai setara mana? Maik dahi kita yang gamaha, muka kita gamaha, dia penak tak muka bumi. Sujud Itu tujuan kita sujud. Nak besar Tuhan. Perih ke diri kita. Itu nama ibadat. Tempat ibadat hamonyo akan dia. Seperti dikatakan bahwasanya Kaabah itu rumah Allah. Kaabah itu rumah Allah. Kita semayang hadap ke Kaabah. Bukan Tuhan duduk situ. Yakni tempat kiblat hamonyo berbuat ibadat akan dia. Kiblat semayang iaitu Kaabah. Kiblat doa iaitu langit. Kiblat doa iaitu langit. Bila kita berdoa kita kena tadah tangan naik langit. Kerana langit itu panggil kiblat doa. As-sama kiblatu doa. Kiblat as-sama langit itu kiblat doa. Bukan katanya iaitu bila kita nak berdoa sana itu kita kena tadah tangan naik ke tu. Sallallahu habibutuni akufikum wala tuzhiruha. Mintalah kamu akan Allah dengan perut-perut tapak tangan kamu. Sallallahu bibutuni akufikum, Nabi kata. Mintalah kamu akan Allah dengan perut-perut tapak tangan kamu. Wala tuzhiruha, jangan kamu minta kot tu. Jangan kamu paling belakang kot tu. Minta kot tu. Kerana bahawa selangit itu kiblat doa. Bukan kata Tuhan hidup di atas itu. Maknanya Tuhan tidak bertepak. Bukan deh. Kalau Tuhan bertepak, banyak tepak. Kalau Tuhan duduk ni, kalau dia duduk di Baitillah, maya hadap ke Baitillah, Tuhan duduk di Baitillah. Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Tuhan tertinggi atas arah. Maka Tuhan duduk di atas arah. Kalau kata duduk, Tuhan duduk situ. Banyaklah. Tapi itu punah batanya. Nabi Isa. Dia pergi menajak di Bukit Tursina. Bukan katanya Tuhan duduk di Bukit Tursina. Kalau kata Tuhan duduk situ, berat. Banyak tempat di Bukit Tursina lagi. Nabi Ibrahim. Dia pergi kepada Palestin. Pergi berjumpa dengan Tuhan di Palestin. Kalau Tuhan duduk di Palestin, itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia hijrah. Pergi ke Palestin. Bukan kata Tuhan duduk di Palestin. Sebab itu jangan pegang kata Tuhan duduk di atas langit. Jangan pegang kata Tuhan duduk di atas arah. Jangan sama sekali. Bila kamu semayang, jangan kamu beludah ke dapat. Kerana wasanya dapat itu Tuhan dia. Tuhan duduk dapatmu. Kalau itu, maka inilah orang panggilnya ayat mutasyabihat. Kulasanya, jangan kita iktikad Tuhan itu bertepak. Tuhan tidak bertepak. Hanya kita iktikad Tuhan ada. Ada pun ayat sana itu banyak. Kalau kita pegang bertepak, maka Tuhan itu duduk di atas arah lagi. Dalam langit lagi, wahwa fis-sama'i wal ard. Yaitu Allah Ta'ala dalam langit, dalam bumi. Macam-macam lah. Tuhan saat itu duduk di Palestin. Tuhan duduk di atas arah.
Nah, lau adlaitum hablan la waqa'ala Allah. Kalau kamu hela tali turun ke patak bumi, maka kepala tali itu sutuk di Tuhan. Berartinya itu iaitu Tuhan duduk bawah patak bumi itu. Lau adlaitum hablan la waqa'ala Allah. Kalau kamu hela tali turun ke patak bumi, nah kepala tali itu kena atas Tuhan. Nah, sebab itu tak boleh pergi Tuhan, tak boleh pergi Tuhan bertepak. Nah, hanya kita wajib di atas kita etikot Tuhan kita ada. Nah, ada sedia kala. Tuhan menjadikan tepat, tidak ada tepat baginya. Nah. Itu maknanya. Seperti dikatakan bahawasanya Kaabah itu rumah Allah, yakni tempat kiblat hamba-Nya berbuat ibadat akan dia akan Allah. Dan tempat turun rahmat-Nya, iaitu kiblat Kaabah al-Musyarrafah, Kaabah di Mekah ni tempat turun rahmat. Nah, tempat turun rahmat. Allah Taala menurunkan rahmat, iaitu di kiblat tu. Dan begitu juga di masjid. Tuhan turun juga rahmat di masjid. Nah, barang siapa datang ke masjid, Tuhan turun tiap-tiap kali sembahyang jemaah, Tuhan turun di atas terimam sana itu 100. Semua sana itu 100 semua. Rahmat Tuhan turun. Di atas orang jadi terimam 90. 90 rahmat turun di atas orang jadi terimam. 10 lagi tu bagi pada makmum. Tiap-tiap orang sembahyang jemaah. Nah, maka Allah Taala menurunkan rahmat 100 semua. Di atas terimam 90, 10 lagi di atas makmum bagi sikit seorang. Tidak. Tu rahmat. Rahmat mananya Tuhan turun ketenangan. Nah, ketenangan. Pada habis tu orang mari sembahyang sana itu, mari sembahyang jemaah tu dapat ketenangan. Dapat ketenangan, tidak ada kriak, tidak ada kesusahan, tidak ada berasa bosan dalam perut. Kalau siapa dia berasa serabut, berasa bosan, mari acak, mari sembahyang jemaah. Nah, bel-bel lagi pula duduk di sahwah. Maka insya-Allah hilang. Tuhan buang tubik, cabut tubik, akan bosan kita, akan kriak kita di dalam hati kita. Deh. Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, turun rahmat atas ini baitillah. Turun rahmat atas ini baitillah tiap-tiap hari, yakni pada tiap-tiap hari 120 rahmat. Ingat ni. Nah, ni hadis Nabi. Nabi katanya turun atas ini baitillah. Tiap-tiap hari 120 rahmat. Baitillah, Kaabah lah, Kaabah ada di Mekah al-Musyarrafah. Baitillah yakni Ka'batul Musyarrafah. Tiap-tiap hari turun 120 rahmat turun. Ane puluh diberi bagi segala orang yang tawaf. Tu. Siapa dia pergi Mekah cak tawaf? Tawaf. Pergi Mekah rugi duit beratus ribu, 200 ribu. Pergi kadang tidur, malah tawaf. Mugi. Semayang ke masjid bukan Masjidil Haram. Tu kau rugi lagi. Tidak tidur. Tidur dalam bilik. Rugi. Nah, siapa dia nak pergi wak murah, kena pergi lah. Kena rajin pergi ke Masjidil Haram. Lebih-lebih lagi pula tawaf sunat. Tawaf. Nah, kerana kita pergi ni, boleh jadi kita hadapan kita tak boleh pergi dah. Boleh jadi tak hadapan ni kasut umur sekat ni ya. Kita bersungguh. Dan kita boleh kita hanya jepuk kita pergi, tawaf. Kacang lagi. Tawaf sunat banyak. Wak umrah. Wak cak kali sikit. Nampak deh. Ia katanya turun 120 rahmat. Ane puluh diberi bagi segala orang yang tawaf. Orang yang tawaf tu boleh 60 rahmat. Dan 40 bagi segala orang yang syahid. 40 ni beri pada orang syahid. Orang mati syahid. Orang syahid. Nah. Terjaga ni.
Dan 20 bagi segala orang yang menilik kepadanya, kepada Baitillah. Orang berakhir tengok Baitillah. Boleh? Iaitunya 20. Sampai itu semaya, kita semaya di Baitillah. Semaya dekat Baitillah, semaya di Masjidil Haram lah. Ya semaya ni sunat kita tengok tempat sujud. Semaya itu sunat kita tengok tempat sujud. Di mana tempat kita sujud, situ tempat. Sunatnya, pahala besarnya, situ. Jangan kita tengok rata waktu kita dah semaya, makruh. Nah, kita semaya ke masjid lain pada Mekah ni. Lain pada tepi Baitillah. Sunat kita tengok di tempat sujud. Malaikat kita semaya di Masjidil Haram nampak Baitillah. Tengok ke Baitillah. Di sini khilaf ulama, tapi kebanyakan ulama, jumhur ulama, barang siapa semaya mata nampak Baitillah, sunat tengok ke Baitillah. Tak ada sunat tengok tempat sujud dah. Itu dia dah. Kalau itu, kalau kita tak ada semaya sekalipun, kita tengok Baitillah, bulan 20 rahmat. Tengok sebut sini. Dan 20 bagi segala orang yang menilik kepadanya, kepada Baitillah. Tengoklah. Nah. Itu maknanya. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, tak ada nabi situ. Bersabda ia lalu dah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda ia. Al-jihun, al-hujun, al-hijun, dia boleh baca dua. Hijun, hujun. Wal baqi. Al-hijun wal baqi. Hujun, baqi. Tu boleh baca dua. Bagi depan, bagi bawah. Nabi katanya al-hujun wal baqi diambil dengan tepi keduanya. Diambil dengan mana di. Ba dengan mana di. Diambil di tepi keduanya, di tepi bukit Hejung dan Baqi, dan dihamburkan keduanya ke dalam syurga di akhirat esok. Nabi kita ayat katanya ambil tanah di kubur Makla telah di Hejung ni. Ada di Baqi, iaitu di tempat kubur di Madinah tu. Orang panggil makburah tanah ke kubur Makla dan kubur Baqi. Nah, ni nak royak orang hak mati taruh di kubur Makla dan kubur Baqi besar. Iaitunya dia ambil tanah situ di akhirat esok pergi bubuh dalam syurga. Dihamburkan keduanya ke dalam syurga. Dan Hejun itu bukit di Makla, tempat kuburan di Mekah. Itu je. Al-Musyarrafah. Dan Baqi itu tempat perkuburan di Madinah. Itu dia deh. Habis. Dan yang sisa lagi. Dan riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jalan perkuburan Makla. Belum jadi kubur lagi. Padahal tiada ada kubur lagi pada ketika itu. Nabi berdiri di timai itu. Di timai nawak kubur Makla tu. Maka sebenarnya Nabi kita sebeda. Nabi kita kata, padahal tak ada taruh orang mati lagi di kubur tu, di Makla tu. Nabi kita sebeda katanya membangkit oleh Allah Ta'ala daripada ini tempat dan daripada ini tanah haram 70,000. Dan segala muka mereka itu seperti bulan penuh purnama. Masuk mereka itu akan syurga, ini ke dalam syurga dengan tiada hisab. Mensyafaat oleh tiap-tiap orang daripada mereka itu pada 70,000. Ni nak royak kelebihan orang yang mati di Mekah taruh di kubur Makla. Bila siuk sangkala yang kedua, orang panggil kiamat sungguh ti, siuk pong. Awal-awal bakit sekalinya Nabi kita.
Lepas tu duk keliling Abu Bakar, Umar duk keliling di kubur Nabi itulah. Di awal-awal orang yang bakit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu Abu Bakar, lepas tu Umar, hadap sekali taruh dengan Nabi. Lepas tu orang hak mati di kubur bakit di Madinah. Yang duanya bakit pun hak mati duk di kubur Maklah. Lepas tu bakit lah orang hak mati di Palestin, di Masjid Baitul Muqaddas. Lepas tu baru semua bakit habis. Ni ayat kelebihan. Maka kelebihan orang yang mati di kubur Maklah, orang yang mati itu taruh kubur Maklah, taruh kubur bakit. Maka Tuhan ni Allah Taala mempermasuk ke dalam syurga dengan tidak hisap mereka dah ni. Dan lagi pula boleh syafaat orang. Boleh syafaat orang, tiap-tiap orang sana itu hak boleh syafaat 70 orang. Yang kata sini 70,000 orang. Tiap-tiap seorang. Tapi itulah minta doa lah, ya Allah ya Tuhan aku, hendaklah kau hormati aku di Mekah. Minta lah aku ni dapat taruh jenazah aku di kubur Maklah atau kubur Bakir. Ni bertuah besar orang. Orang hak taruh di kubur Maklah, taruh di kubur Bakir ni bertuah besar. Mengikut hadis ni ke masuk syurga dengan tidak ada hisab. Payah. Deh, habis tu ada usin, tu ada bosan. Kita kena terima kasih Tuhan. Nah, terima kasih Tuhan ambil nyawa. Deh, saudara mara kita, wara kita. Mati di Mekah. Taruh kubur Maklah dan taruh di kubur Bakir. Nah, kerana orang ni ngikut dia ni, iaitunya masuk syurga dengan tidak ada hisab dan boleh tolong orang pula 70,000 orang boleh perakan dia. Ni besarnya kelebihan. Nah, habis. Maka sekadar itu dulu. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sambung hak minggu telah lepas sakup pauk kena dengan buat perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang panggil asal hadis perkataan Nabi dan perkataan sahabat. Menitik berat di atas kita, suruh kita buat haflah, buat perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sini Ali Jumaah. Tu yang kita dah baca ni, iaitu Al-Bayan, yang mengarangnya Ali Jumaah. Ia katanya wa aslul ijtima', dalil bagi beripung, bakat beripung, pokok itu bakat beripung wang olok ni lah. Wa aslul ijtima' li izhari syiaril maulidi. Tujuan awal itu niat kita nak menzahirkan syiar hari beranak, bulan beranak Nabi kita, tu tujuan. Kita kena niat molek, kita buat molek, kita niat nak membesarkan hari beranak Nabi, bulan beranak Nabi. Pakat panggil orang mari beripung. Rumah kita ke di surau ke di masjid, di mana-mana tempat. Orang yang buat tu kena niat molek. Innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amalan itu terhati di atas niat. Al-umur bimaqasidiha, kata kawaid fiqh. Segala perkara itu dengan kosaknya. Bila kita kosak mulai, dapatlah. Ia katanya asal beripung buat mauluk ni, tujuan niat di hati kita nawai itunya
nak menzahirkan akan syiar. Nawi semua orang bakal tahu semua. Nah, sama ada orang tua ataupun orang budak tu tahu katanya bulan ni adalah bulan beranak Nabi. Hari beranak Nabi, hari Isnin, bulan beranak Nabi Rabiul Awal. Tujuannya buat lagu tu. Panggil orang mari beripung. Nah, baca sejarah Nabi dan selawat kepada Nabi. Kita selawat kepada Nabi satu selawat, maka Tuhan balas klik kepada kita 10 selawat. Kita selawat sekali Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagai-bagai selawat lah. Macam-macam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, macam-macam. Selawat tu ada berbaca-baca, berbagai-bagai. Betul kan itu banyak. Ayat itunya asahumi. Maknanya dalil bagi beripung untuk nak menzahirkan syiar hari beranak Nabi, bulan beranak Nabi itu mandubung disunat. Sunat dia panggil. Bila kata mandub sunat, ma yusabu ala fa'lih wala ya'aqabu ala tarki. Bila kita buat dapat pahala, bila kita tinggal tak ada buat tak ada apa-apa. Itu mana mandub, boleh pahala lah. Wa qurbatun. Qurbah ni mana tujuan nak mendapat diri kepada Allah. Nak mendekati diri kita dengan Allah Ta'ala, buat mula. Buat mula ni tujuan kita dah pisah. Ulama buat lagu ni nak kita tu dekat dengan Tuhan. Rapat dengan Tuhan. Bila kita rapat dengan Tuhan, apa saja ibadat kita, bila kita minta apa-apa, Tuhan mudah terima. Itu maknanya. Itu makna qurbah. Nak mendapat diri kita kepada Allah Ta'ala. Lianna fi wiladati a'zamun ni'ami alaina. Kerana bahawa seberanak Nabi ni sebesar-besar nikmat atas kita. Tak ada dah nikmat yang paling besar sekali. Nikmat hak luar lah, nikmat impisal. Nikmat itisal hak berkaitan dengan kita, iaitu Tuhan beri pada kitanya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka setengah daripada nikmat yang paling besar sekali. Nah, nikmat hak nombor 1, iaitu Tuhan beri pada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Nah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin, adalah kamu selebih-lebih umat senama satu umat kita ni. Ukhrijat linnas, dikeluarkan daripada perut ibu kita pada muka bumi. Tujuan apa? Tujuan nak dakwah pada manusia. Maknanya di ayat tu ayat katanya kita ni sama-sama puak kita ni, iaitunya sama-sama umat Muhammad lah. Sama-sama umat Muhammad dan ukur dengan umat lain. Umat Muhammad semua ni ukur dengan umat lain, umat Muhammad lah yang lebih. Kalau kita kira itu, tengok apa? Sabit apa Allah Ta'ala perintah pada mereka, usjudu li Adam. Usjudu li Adam. Bila sesudah buat patung Tok Adem, Allah Ta'ala perintah kepada mereka semua, hei mereka semua, sujudlah kepada Tok Adem. Fasajadu illa iblis. Maka semua malaikat pakat sujud. Sampai apa boleh Allah Ta'ala suruh sujud pada Tok Adem? Kerana melihatkan Nur Muhammad. Sampai Nur Muhammad ada di Tok Adem. Buku itulah Allah Ta'ala perintah suruh malaikat semua sujud pada Tok Adem. Tidak kerana lain. Itu sebut oleh ulama. Allah Ta'ala kata usjudu li Adam fasajadu. Lepas tu Nuh saat itu beralih pergi pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nuh Nabi Muhammad beralih pergi pada Nabi Ibrahim. Hingga sampai Nabi Ibrahim tu Namrud tu duk buat apa bulan, duk tusung kayu naik tengah langit-langit. Lepas masuk Nabi Ibrahim lepas masuk. Dileparkan Nabi Ibrahim masuk oleh api dengan minjani. Nabi Ibrahim tak dimakankan oleh api. Dia suka-suka. Nah, kuni apa ni? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sampai apa api tak makan. Karena Nabi kita ada Nabi Ibrahim. Ni, ana royak kata besarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan siapa mari pada kita? Dan ni nak royak katanya nikmat yang paling besar sekali kita menjadi ke umat Muhammad dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu dia katanya
li anna wiladatahu a'zamun ni'ami alaina wa syari'atu hasad ala izhari syukril ni'ami. Dan syariat une-une tu Allah Taala daul Allah Taala menitik berat di atas menzahirkan syukur nikmat. Allah Taala tekan berat di atas kita suruh kita tukur nikmat. Nak terima kasih tentang nikmat. Segala nikmat ya Tuhan beri pada kita, kita kena terima kasih. Bila kita dapat nikmat, kita kena terima kasih. Tu kita hidup hari-hari. Hari-hari ni. Bila kita dapat nikmat, kita kena ada rasa mujur. Bila Tuhan nipakan bala di atas kita, kena sabar. Dua tu ya. Bila kita dapat kesedapan, dapat nikmat, kita kena terima kasih. Mujurlah Tuhan tak ada jadi buta mataku. Kalau kita tengok orang mata buta nyanyi. Oh, kita nak terima kasih. Tuhan beri pada kita boleh kecek tak ada bisu. Oh, tengok orang bisu. Kita nak terima kasih. Tuhan beri pada kita dengar tak ada tuli. Tengok orang tuli, kita nak terima kasih. Tengok di hospital segala orang bakal sakit berlaku. Oh, Tuhan beri pada aku segar-degar. Oh, kena terima kasih. Ni panggil syukur nikmat. Kena ada terima kasih rasa mujur kepada Tuhan. Nah, dan Tuhan tiba bala di atas kita, kita kena sabar. Ingat kata bala yang Tuhan tiba tu qada dan qadar. Tuhan menentu sia kala lagi dah sampai masa Tuhan berlakulah. Tuhan menentu sia kala dengan sifat iradah, sampai masa Tuhan berlakulah sebagai qada. Qada iaitu Tuhan tahu dengan ilmu, Tuhan menentu dengan iradah. Tuhan berlaku perkara hak dia menentu, nama dia qadar, iaitu takluk qudrat dan jizi hadis. Itu qadar. Qada iaitu takluk iradat dan jizi qadir, qadar iaitu takluk qudrat dan jizi hadis. Semua perkara ada berlaku ni Tuhan tahu sedia dengan ilmu, Tuhan menentu dengan iradat. Siapa masa, siapa time berlakulah. Nah, nak lari tak boleh dah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa perkara hak Tuhan kena berlaku, apa perkara hak Tuhan tak kena tak berlaku. Maka bila Tuhan tipu kebala di atas kita, maka kita kena sabar. Ingat qada dan qadar. Nah, siapa dia tidak ada dua ni. Nikmat Tuhan beri kita, kita tak ada terima kasih. Tuhan tipu bala tak ada sabar. Man lam yashkur ala nikmai walam yasbir ala balai falyakrut tahta samai wal yatlub rabban siwaya. Hana bani Nabi royak dengan jalan hadis kudusi Tuhan kata. Tuhan katanya, siapa dia tidak terima kasih tentang nikmatku dan tidak sabar di atas balaku, maka hendaklah orang itu keluarlah daripada ukuk langitku. Maka hendak carilah Tuhan lain padaku. Ini dia. Nah, kalau itu, maka di hari ini, iaitu kita kena ingat bahawa kita ni, iaitunya Tuhan menekan berat di atas kita, nitik berat di atas menzahirkan syukur nikmat. Yang nombor satu sekali nikmat Tuhan beri pada kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna fi hadza syahri manallahu ta'ala alaina bi sayyidil alamin wal akhirin. Kerana bahwasanya sabit pada ini bulan Rabiul Awal ni, mekurnia oleh Allah Taala di atas kita dengan pengulu bagi segala nabi dulu-dulu dan pengulu bagi segala umat-umat yang belakang. Nabi kita ni Sayyidul Mursalin dia panggil. Nabi kata ana ana sayyidukum. Nabi katanya aku ni pengulu bagi segala rasul. Habis tu dikatakan Nabi kita tu Sayyidul Mursalin, pengulu bagi segala rasul. Dalil kata pengulu bagi segala rasul waktu dia Isra' Mi'raj, waktu dia Isra' dia pergi sampai di Baitul Muqaddas, Ibrahim tolak dia jadi terimam. Maka segala arwah anbiya, arwah segala rasul jadi makmum dia belakang. Pada waktu dia nak naik ke langit sampai di Masjid Baitul Muqaddas, iaitu Jibril suruh dia jadi terimam. Di situlah dalil kata Nabi kita Sayyidul Mursalin. Nah, Nabi kata ana sayyidu waladi Adam wala fakhra.
Akulah mulu bagi segala anak cucu tak ada. Padahal aku tidak ada kemegahan, tidak ada gedebel, tak ada apa. Aku tidak takabur. Tapi aku ni mulu bagi segala anak cucu tak ada. Di situlah disunatkan baca Sayyidina, hadis Nabi itu. Ana sayyidu waladi Adam. Di situlah kata ulamanya sunat selawat Nabi tambah Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis. Fakana yajibu an yuzada fihi. Maka adalah wajib bahawa ditambahkan padanya pada bulan Rabiul Awal ni minal ibadat wal khairi wa syukril maula ala ma aulana bihi minan ni'amil azimah. Setengah daripada ibadatnya ya kita syukur nikmat bahwasanya Allah Taala beranakkan Nabi kita pada bulan ni. Setengah daripadanya kita maknanya bila bulan Rabiul Awal ni kita menambah ke ibadat. Dulu kita malah mari sembahyang Jumaat. Jarang-jarang sekali dalam bulan ni kita mari semua. Dulu bulan lain tu kita malah sembahyang rawatib, sunat rawatib. Bulan ni kita sembahyang rawatib. Dan kita tera-tera maknanya sembahyang tahajud kata, sembahyang sunat Isra' kata, sembahyang sunat duha kata dalam bulan ni. Ulama katanya hendaklah kita menambah ke ibadat bulan ni lebih pada bulan lain. Kerana kita syukur nikmat bahawasanya bulan ni adalah bulan beranak Nabi kita. Ingat situ bahawasanya bulan Rabiul Awal ni bulan beranak Nabi kita. Lalu itulah ulama besar pada puak kita semua kita menambah ke ibadat. Kita tak biasa sembahyang tahajud, kita tertera sembahyang tahajud. Tak biasa puasa sunat, kita biasa puasa sunat sunat khamis kata. Ni ayat kata kita syukur nikmat bulan ni adalah bulan beranak Nabi kita. Kau data. Maka sekat tu dulu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bab pada menyatakan tayamum. Bab pada menyatakan tayamum. Ni buku pekah, buku ibadat. Buku nawisah amalan kita. Mesti kita kena belajar pekah. Nawi Allah Ta'ala terima amalan kita, mesti kita kena belajar ilmu tasawuf. Nawi ilmu tasawuf. Dan tiada sah tayamum itu malaikat dengan 3 syarat. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Dia kata dalam Quran. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Maka jika kamu tak dapat air maka tayammum. Tu dalil. Dan tiada sah tayammum itu malaikat dengan 3 syarat. Tayammum iaitunya debu lah. Kita ambil debu hak cuci, debu tanah. Isau imolek, wilai, ayak imolek. Metok dalam neka, dalam badan, dalam ketah, dalam apa, dalam upih kan. 2 kali tepuk kali pertama sapuh muka. Tepuk kali yang kedua sapuh tangan kanan, sapuh tangan kiri, 2 tu ya. Anggota tayamum 2, sapuh muka dengan sapuh 2 tangan. Tu khulasah dulu. Bila kita kena tayamum, anggota tayamum 2 iaitu muka dan sapu tangan. 2 kali tepuk kali pertama sapu muka. Tepuk 12 apa? Tepuk. Tepuk kan apa tu? Kena gelebah kita. Tepuk kali yang kedua sapu tangan. Tepuk kali yang kedua sapu tangan.
Hak tahan debu di tangan tapak tangan kanan, sapu tangan kiri. Hak debu halka di tangan kiri, sapu tangan kanan. Puk kali dua, sapu. Nah, lepas tusuk itu. Tusuk. Deh. Tu kelasahnya. Niatnya buat tepuk kali pertama tu. Tepuk mula-mula perut, situ niat saja aku tayamum. Nama harap ke semaya. Situ. Waktu tepuk waktu akik. Akik nak siapa mari ke muka situ lah tempat niat. Situ niat. Deh. Tu kelasah. Dalam kitab ni ayat habis. Ayat kata dan tiada sah tayamum itu melainkan dengan 3 syarat. Pertama bahawa keadaannya keadaan tayamum itu dengan tanah. Tanah, ingat tanah. Nah, tanah bukan pasir, bukan tumbuk batu, tanah. Keadaannya dengan tanah yang berdebu. Berdebu. Lagi bersih ia cuci ia tanah berdebu daripada bercampur dengan yang lainnya. Tanah sana jangan duk campur dengan muka lain. Tanah sana ni jangan dicampur dengan lain, jangan campur dengan tepung debu, campur dengan gandum debu dan debu gandum debu beras debu gapo campur dengan kapur semui kapur campur dengan kapur putih jangan. Tu debu tanah. Tu dia. Bersih ia cuci ia daripada bercampur dengan yang lain pada tanah, lain pada tanah. Lagi pula hendak adalah ia tanah suci. Tanah tu suci, di tanah tu suci, jangan bercampur dengan najis. Tanah jangan bercampur dengan tai kucing, debu tai kucing. Jangan duk campur dengan benda najis lah. Lagi pula menyucikan. Suci menyucikan. Kalau tanah hak pakai dah. Orang panggil tanah mustakmal. Tak boleh lah hak pakai dah, tak boleh. Tu orang panggil suci tidak menyucikan. Nak tanah suci lagi pula menyucikan. Dia kata menyuci jangan tanah hak mustakmal. Tanah molek lah, tanah suci, tak ada bercampur dengan muka lain, ingat situ. Kita apa namanya, kita tumbuh tanah tu jadi laik molek, ingat jangan duk bercampur dengan muka lain. Bel-bel lagi pula jangan bercampur dengan najis. Lama kita ambil debu tempat kucing duk berak tu. Campur dengan debu-debu tai kucing yang kemarai jadi sebalah belaka. Jangan. Kita cari tanah ke tempat-tempat jakau kata ya kita zan kita yakin katanya bukan tempat najis lah. Ada yang keduanya, tu syarat yang kedua. Bahawa menakalkan debu itu jikalau daripada angin sekalipun. Menakal macam tu, nakola ya berat sikit. Syaratnya yang kedua menakalkan debu itu iaitu dipindah ke tanah ke muka orang panggil naklau. Syarat kena pindah tanah dah. Tanah kita tok dalam neka dak pe kita dalam badan dalam upah dalam apa tok takai ka tepuk pai tanah tepuk kena pindah baik hari dah. Walau pek lul pae ataupun bukan. Walaupun yang kata sininya walaupun nakal mari itu angin pupuk tak apa dah. Angin pupuk hari. Menakalkan debu itu jikalau daripada angin sekalipun. Situ. Kalau dengan angin kita katanya kau angin mari situ tempat kita niat. Maknanya kena pindah mari. Ambil tanah tepuk dah. Tepuk kali pertama pindah situ tempat kita pasal niat sebagai nakal. Yang ni beralih daripada tempat yang kita tak tanah mari pada muka. Itu syarat yang kedua. Faham tak gitu? Ngaji fiqh nak faham. Dan yang ketiganya bahawa keadaannya kama dia daripada masuk waktu ibadat.
Syarat nasah tayamum yang tiga keadaannya keadaan tayamum. Nyor je situ. Kemudian daripada masuk waktu ibadat yang tayamum ia seorang kerana ibadat. Di sini. Yakni syarat yang tiga nak sah tayamum kenawi masuk waktu dulu. Kenawi masuk waktu dulu. Kita nak semayang ngorek, nak tayamum dulu pada masuk ngorek tak boleh. Kenawi masuk ngorek dulu. Nak semayang isya, kenawi masuk waktu isya dulu. Nak semayang subuh, nak masuk subuh dulu. Nak semayang zuhur, nak masuk zuhur dulu. Nak semayang sah, kenawi masuk sah dulu. Ya tak sah kita tayamum belum daripada masuk waktu. Ni syarat ya. Syarat yang ketiga kenawi masuk waktu dulu. Itu mudah-mudah. Kata ulama bahawa keadaan tayamum kemudian yakni lepas daripada masuk waktu ibadat yang tayamum ia seorang kerana ibadat. Ibadat yang tayamum ia seorang kerana semayang. Dia tanya kerana semayang ngorek. Kenawi masuk waktu ngorek dulu. Ibadat tayamum kerana apa? Kerana nak semayang ngorek. Kenawi masuk waktu ngorek. Tayamum nak semayang subuh. Kenawi masuk waktu subuh. Itu maksud ibarat katanya masuk waktu ibadat yang ia seorang tayamum kerana ibadat. Nampak lagi? Ya tayamum ni nak mayam ngorek. Nak masuk ngorek dulu. Tayamum nak mayam isya. Kena masuk mayam isya dulu. Nak masuk waktu isya dulu. Nak mayam zuhur. Kena masuk waktu zuhur dulu. Dan bermula segala sebabnya sebab tayamum. Rekah kita kecil ni masa dia dah. Ya uyak rekah-rekah. Bermula segala sebabnya sebab tayamum. Panggil kih. Hei apa kena tayamum? Ya ada hei. Ni oyak hei. Ni oyak sebab-sebab ni. Buku. Bermula segala sebabnya sebab tayamum tiga perkara. Dalam hukum syarak tiga sebab. Tuhan benar kepada hamba dia. Tuhan benar kepada hamba dia dan Nabi kita. Dibenarkan kepada umat Muhammad tayamum. Dipaharuskan tayamum. Dibenarkan tayamum. Dirukhsah. Diberi kemudahan bagi umat Muhammad buku tayamum. Ya ada tiga semua. Pertama ketiadaan air. Itu sebab. Sebab apa boleh Tuhan beri pada kita kemudahan boleh tayamum? Kerana tak ada air. Air tak ada apa-apa. Air tak boleh tayamum. Air tak ada. Mana? Katanya boleh tayamum ni diperintah di atas kita suruh tayamum bila air tak ada. Itu sebab. Sebab apa boleh kita tayamum? Sebab tak ada air. Yang keduanya takut akan mudarat. Daripada memakai akan dia, daripada guna akan dia akan air. Sebab yang kedua yang kedua yang keduanya takut akan mudarat. Daripada memakai akan dia pada guna akan dia akan air sebab ia seorang itu sakit. Ni orang panggil tayamum kerana sakit. Tayamum kerana sakit. Nak guna air tak boleh. Maka hukum syarak dia beri kemudahan bagi kita boleh tayamum. Tinggal air. Air tak ada. Tayamum apa? Kerana dibenarkan kita tayamum. Air tak ada pelana. Walaupun air seperti laut. Kerana kita sakit. Kerana sakit dia panggil. Ada apa ni? Talih guna air. Bila kena air sudah lalu dah. Talih. Maknanya yang kedua takut akan mudarat daripada memakai akan dia. Sebab ia sakit. Atau seumpamanya. Sebab kita sakit, kita luka umpamanya. Tak boleh kena air, tak boleh kena. Doktor kata siap, tak boleh kena air. Dia kena air, sudah lalu dah. Doktor katanya tubuhmu ni
Sia kalau kena air paruk tak siang. Paruk payah siang. Boleh juga. Tu dia. Orang panggilnya tak ni kerana yang keduanya kerana takut akan mudarat daripada memakai akan dia akan air sebab ia sakit atau seumpamanya sakit. Nah, air ada. Tapi nak pergi guna air tak boleh. Kalau kita tinggal di telaga ke, orang mari curi rumah kita. Boleh juga tayammum. Bila kita nak pergi ambil air, takut. Ada binatang bekai duduk kat tengah jalan. Tu dia. Misalnya kita. Boleh juga tayammum. Ada yang ketiganya berkanok seorang bagi minum akan dia akan air atau minum binatang yang dihormatkan. Sebab yang tiganya air duk dah. Boleh kita tayammum. Kenapa? Kerana air ada. Air ada tak banyak. Misal kita katanya air ada segelang 5 lit. Air ada segelang 5 lit. Maka boleh kita tayammum. Kenapa? Kerana air tu kita boleh buat minum. Kerana air tu untuk kita nak minum. Nah, boleh kita tinggal ambil air tu kita tayammum kerana tinggal air. Sabik apa? Sabik kita nak minum. Keluarga kita kalau ambil air segelang tu tak minum. Tahu pun air ada banyak sikit 2 gelang ke 3 gelang. Air ada. Tapi lembu pada, kambing pada, segala binatang ternak kan ada. Kalau kita ambil air tu, ambil air semaya, binatang kita mumah. Ni, kena ambil air tu beri minum pada binatang. Nampak lagi? Boleh kita tinggal ambil air tu, kita guna tayammum. Ni sebab yang ketiga dah. Yang ketiganya, berkanok bagi minum akan dia akan air kita sendiri minum atau meminum binatang yang dihormatkan. Panggil binatang yang dihormat, binatang yang kita pelihara lah. Lembu kubaya itik lah apa itulah. Dia kita tinggal air tu boleh kita tayammum. Kalau kita ambil air tu memang habis segala binatang. Binatang ternak ke binatang yang dihormati lah. Habis. Ini orang panggil sebab Akih nak boleh tayammum. Satunya tak ada air. Yang keduanya takut mudarat tak diri kita. Yang ketiganya sebab kita tinggal air itu kerana nak minum air ataupun nak beri minum kepada binatang-binatang. Nanti ingat. Dan bermula segala fardunya 4 perkara. Pertamanya niat. Kat tu dulu. Tak boleh banyak sangat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi thumma bit taqwa wa jamilna bil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.